أن نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ما هذا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفض بعلمه في الدارين ثم بين المقصود من إنذار بقوله هنا بقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Biqaulihi, dengan firmannya Allah Ta'ala. Summa bayyana al-maqsud, kemudian Allah terangkan maksud min inzalihi, daripada diturunkan ayatnya, turunkan Quran ni. Apa dia? Biqaulihi litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, untuk engkau, lamul lil ta'lil. Sebab tu betul litunzira. Tunzira fi'lun mudhari'un mansubun bimala bila min ta'lil. Litunzira qauman maf'ulun bih. Ma nafiyah sini ya. Ma nafiyah. Tidaklah atahum, datang kepada mereka, min nadhirin, daripada yang memberi peringatan, min qablik, daripada sebelum engkau. Ay anzalahu, ay tafsiriyah, anzalahu, dia menurunkannya. Nya ni balik pada apa? Balik pada Alkitab tadi. Alkitab Quran. Litunzira bihi, supaya engkau memberi peringatan bihi, dengannya, bil kitabi. Qauman, satu kaum. Qauman, satu kaum. Kaum apa ni? Arabku Quraisy. Sebab mereka lah orang yang pertama sampai pada mereka Al-Quran. Litunzira qauman ma ja'ahum, untuk engkau memberi peringatan kaum ma ja'ahum, tidak datang kepada mereka.
rasulun, seorang rasul, qablaka, sebelum engkau, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya, tak datang rasul sebelum Rasulullah kepada orang Quraisy. Ingat okey. Allah sebut dalam Quran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة. كان الناس adalah hal keadaan manusia ini. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia ini asalnya satu umat. Umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya semua manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan sebarang kesyirikan kepada Allah. Allah sebut, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Maka kami utuskan para nabi mubasysyirin, memberi khabar, berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, mundzirin, dan memberi peringatan, amaran, ancaman kepada orang yang durhaka kepada Allah. Jadi Allah sebut di sini, kana an-nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia satu umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi Adam, sejak Nabi Adam diturunkan di dunia, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, Nabi Adam, anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita belajar sejarah kafir itu, manusia bermula dengan zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik, semua itu mengarut semua itu. Itu akidah orang kafir itu, bukan akidah kita ya. Okey, zaman Paleolitik, zaman apa? Zaman tinggal di gua, zaman apa? Neolitik, Mesolitik. Semua tu mengarut semua tu. Kita zaman Paleolitik apa? Percaya pada alam-alam ini. Okey, semua tu kita kata sejarah-sejarah yang merapu semua tu. Untuk nak merosakkan akidah. Wajib kita tolak. Wajib kita tolak. Tidak ada istilah zaman Paleolitik. Tidak ada istilah zaman Neolitik. Tidak ada zaman istilah apa? Mesolitik. Okey, sebab tu Nabi Adam, apabila Allah turun ke dunia ni, Allah sebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia ajar sudah nama-nama ni. Jadi Adam turun ke dunia ni dengan anak-anak apa? Situlah manusia telah mencari tahu macam mana untuk mencari asbab rezeki. Manusia telah dikurniakan ilmu macam mana mencari asbab rezeki. Sebab tu kisah Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbana. Bacalah watlu alaihim naba'a bani Adam, kisah dua orang putera Adam, bil haqq idh qarraba qurbana, sewaktu mereka melakukan korban. Qabil dengan Habil. Habil apa? Dia korbankan binatang, kambing ternakannya. Habil. Qabil pula dia korbankan tanaman sayuran dia. Makna manusia bermula dengan apa? Kegiatan ekonomi manusia ataupun asbab ma'isyah. Dengan apa? Penternakan dan pertanian untuk cari makan. Macam kita sekarang gitu juga. Hidup kita asbab kehidupannya, asbab kehidupan kita bergantung pada dua kegiatan ni, pertanian dan peternakan. Sama lah perikanan semua tu. Sebab pertanian buat nak makan nasi, makan roti, makan gandum, oat, semua tu kena pertanian. Kemudian apa? Perikanan, makan lauk, daging lembu, ayam, semua sampai sekarang. Ini mengajar kita cerita apa? Sejarah mengarut. Manusia bermula dengan apa? Hidup cari daun-daun kayu, apa, buah-buahan, dipungut buah-buahan di hutan. Kemudian pakai cawat saja. Pakai cawat cari buah-buahan. Adam di syurga dia pakai apa? Pakai baju sudah. Sebab Allah sebut apa? Apa? Okey, fawassal masyaitani rama min sawatihima. Maka syaitan wawas untuk apa? Untuk mempeliharakan aurat mereka berdua. Akhirnya kata
Nabi Adam di syurga ada pakaian tu. Di dunia dia tahu lah buat pakaian macam mana. Nabi Adam di syurga dia berpakaian. Faham tak? Di syurga ada pakaian. Jadi di dunia takkan tak ada pakaian. Faham tak? Jadi manusia telah ada begitu. Tapi kita manusia apa? Tak tahulah mengapa masih lagi terima sejarah apa? Sejarah mengarut. Sejarah yang membodohkan otak kita. Manusia bermula tinggal di gua-gua, pungut buah-buahan hutan, memburu binatang. Memanglah orang dalam hutan pungut. Orang dalam hutan tak boleh bertani. Tengah-tengah hutan tinggal di gua. Orang di kawasan pantai buat rumah tepi pantai, nangkap ikan. Okey. Okey. Jadi sebab tu, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyina mubasysyirin wa munzirin. Asalnya maksud satu umat yang mentauhidkan Allah. Tetapi selepas itu berlakulah kesyirikan. Allah rakamkan kekufuran apa? Sebelum diutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Bila? Sebelum diutuskan Nabi Nuh. Di situlah berlakunya kesyirikan. Sebab dalam Quran Allah sebut apa? Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad seperti mana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Sebab tu ayat ni lah setengah golongan dia kata apa? Nabi Adam bukan nabi, bukan rasul. Sebab Allah sebut kami wahyukan kepada engkau seperti mana kami wahyukan kepada apa? Kepada Nuh. Dia kata rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Kita kata tak. Nabi dan rasul pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Sebab apa? Sebab Nabi Adam hidup di atas apa? Syariat Allah, korbannya. Makna Allah wahyukan untuk disampaikan pada anak-anaknya, sampai kepada cucu-cucunya. Faham tak? Sebab tu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi pertama, Rasul pertama adalah Adam. Jadi ayat tu, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dik. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad seperti kami wahyu kepada Nuh. Maksudnya apa? Apa persamaan utusan Rasulullah dengan Nabi Nuh dan nabi-nabi selepasnya? Mereka berhadapan dengan umat-umat yang kafir dengan Allah. Sedangkan Nabi Adam semua beriman. Mereka berhadapan dengan umat-umat yang kafir pada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, ingat ya, Allah sebut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan Allah mengutuskan kepada mereka seorang rasul untuk memberi peringatan. Setiap umat ada seorang rasul untuk memberi peringatan. Orang India ada, Cina, semua ada. Allah sebut tidak ada satu pun melainkan ada orang Nabi memberi peringatan. Sebab tu sebut apa? Sebab tu saya kata Gautama Buddha cerita dia cerita seorang Nabi. Gautama Buddha cerita dia, kisah dia adalah kisah seorang Nabi. Cuma Allah tak sebut persamaan kan? Kita tengok kan, dia hidup dia bangsawan kan? Kemudian apa? Mencari kebenaran kan? Akhirnya apa? Berjumpa apa? Cahaya di bawah pokok bodi. Sebab tu kita tengok di Topekong dia orang kan, berhala Cina tu, berhala orang Buddha tu, berhala atas dia ada gambar Buddha di tengah duduk apa? Di bawah pokok kan? Di tengah-tengah pokok ada cahaya kan? Perasan tak? Cuba pergi kadang-kadang kedai apa? Kedai apa yang orang Buddha yang apa? Mekanik itu, kerana dia tak Topekong tu dia tak gambar. Buddha sedang duduk, di belakangnya ada pokok, di atas pokok ada cahaya kan? Pokok apa dia panggil? Pokok bodi. Cerita ini ada persamaan dengan Rasulullah. Rasulullah apa? Ditinggalkan apa? Dia pergi bersendirian di mana? Di atas gua Hira. Dia jumpa cahaya di gua Hira. Nabi Musa di mana jumpa cahaya? Di Tur Sina. Faham tak? Sebab tu cerita Buddha adalah cerita seorang Nabi. Tapi kita tak tahu sebab apa? Kita nak jazam sebab Allah sebab apa? Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian rasul ini kami ceritakan kisah-kisah mereka pada engkau wahai Muhammad, dan sebagian rasul lagi kami tidak ceritakan kisah-kisah mereka pada engkau. Allah tak cerita dalam Quran. Boleh. Rasulullah apa tak cerita pada kita? Lamanya tamadun Cina, lamanya tamadun India, mana Nabi mereka?
Boleh. Allah cerita Nabi-Nabi Bani Israel. Ada yang orang Arab kenal. Apa? Nabi Ibrahim. Boleh. Okey, yang ketiga tengok ya. Litunzira qauman ma atahum. Satu kaum yang tidak pernah datang beri peringatan. Kaum Arab Quraisy. Orang apa? Yang tidak pandai membaca dan pandai menulis. Sebab tu kena ingat. Apa hikmah orang yang pertama menerima kitab Al-Quran ini adalah orang Quraisy yang buta huruf, yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, hidup dengan alam. Faham maksud hidup dengan alam? Okey, kalau marah ajak perang, tak boleh perang demam. Demam. Abu Sufyan tengok apa dia. Selepas karah perang Badar dia kata apa? Wallahi la aqtasilu abada hatta antaqim minhum. Abu Sufyan selepas kalah perang Badar dia kata, aku takkan mandi buat selama-lamanya sehingga aku balas dendam balik Muhammad. Tak mau mandi. Maksudnya apa? Dia tak bersama dengan isterinya. Sanggup tak mandi setahun tu, nak tunggu balik perang apa? Perang Uhud. Sebab tu dia alam. Marah, ayo perang kita. Marah, ayo bertikam kita. Sebab mereka ini bukan apa? Umat yang apa? Yang bertamadun. Faham tak? Tak ada orang mengajar mereka. Mereka hidup berdasarkan alam. Okey. Berlomba unta kalah sakit hati, ayo berperang. Berperang kita. Gara-gara berlomba unta, dua kabilah boleh berperang. Ini Arab. Makna mereka hidup dengan alam betul. Sini Allah utuskan Quran kepada mereka. Supaya apa? Supaya jadi pengajaran pada umat-umat lain, untuk dia ambil iktibar umat-umat yang lain. Kalaulah orang Arab Quraisy dengan buta huruf mereka, dengan keras sifat mereka, boleh faham Al-Quran. Kamu yang belajar, yang berpendidikan tinggi, yang pandai menulis, yang membina tamadun, takkan tiba-tiba tak boleh nak usaha Al-Quran. Masyarakat belum faham. Bangang sampai mana langsung masyarakat ni? Tak boleh kita laksanakan hukum Islam sekarang sebab masyarakat belum faham. Kena bagi faham dulu. La haula wala quwata illa billah. Arab Quraisy yang tak pandai membaca boleh faham? Kau tak boleh faham. Kita perlu bagi kefahaman pada masyarakat dulu supaya faham. Nak bagi faham lagi. Orang mana? Kira mana ni masyarakat ni bangang luar biasa. Orang Quraisy yang tak pandai membaca boleh faham tak? Litunzira qauman ma atau. Sebab tu Allah jadikan umat pertama dengan kasarnya, dengan kerasnya mereka, dengan buta hurufnya mereka, pertama terima Quran. Satu, makna kita tak ada alasan umat yang lain tak boleh faham Quran, kami tak boleh amalkan Quran. Faham tak? Yang kedua apa? Untuk para pendakwah-pendakwah ni, kalau umat begitu keras, Rasulullah berbentuk. Umat begitu kasar, Rasulullah dakwah. Apatah lagi umat yang lain. Sebab orang Arab ni berbeza dengan orang lain. Kalau dia kafir, kafir sungguh-sungguh. Dia munafik, kalah. Kalau dia kafir, kalah kafir Yahudi, kalah kafir Nasrani. Dia munafik, dia penipu, kalah semua umat di dunia ni. Sebab Allah sebut Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab ini paling dahsyat kafir, paling dahsyat munafik. Kalau mereka kafir, bukan alang-alang kafir mereka ya. Kerana mereka munafik, bukan alang-alang munafik mereka. Okey. Okey, aina wasalna? Okey, qala al-mufassirun, maka berkata tafsir, hum mereka adalah ahlul fatrati. Kita panggil ahlul fatrah. Mengapa kita sebut ahlul fatrah? Karena Allah sebut dalam Quran, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min rasul. Fi surah hada bini. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min rasulin an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Bashirin wala nadhir. Wadah. Fi surah hada Maidah. Ayuh. Fi surah Maidah. Jadi mad al-fatrah baina Isa, di antara Nabi Isa wa Muhammadin, dan Muhammad alaihi assalam, ke atas mereka berdua salam.
Jadi sebelum Rasulullah SAW siapa? Nabi apa? Nabi Isa. Jadi selepas Nabi Isa ada Rasulullah. Jarak antara Nabi Isa alaihi salam dengan Rasulullah SAW disebut ahli fatrah, tengah-tengah tu. Sebab tidak ada roh Rasul itu. Fatrah antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Sebab Allah sebut, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinakum ala fatratin min rasul. Apa? Dia kata apa? Lebih kurang 500 tahun begitu. Lebih kurang 560 tahun begitu. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ahli fatrah ni mereka tidak ada rasul. Hilang petunjuk Nabi hidup mereka. Adakah mereka diazab dengan kekafiran mereka? Faham tak? Orang Arab jahiliyah antara Nabi Isa dengan Rasulullah yang hidup menyembah berhala semua ni, adakah mereka diazab atau tidak dengan kekafiran mereka, dengan kesyirikan mereka? Sini ulama berbeza pendapat. Ahli sunnah wal jamaah dia mengatakan mereka tidak diazab biarpun mereka kafir pada Allah, syirik kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada apa? Tidak ada orang memberi peringatan. Faham tak? Tidak ada Nabi memberi peringatan kepada mereka. Jadi mereka tak tahu. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'adzibin, tidaklah kami mengazab hatta sehingga nab'atha rasula, kami mengutuskan seorang rasul. Sebab orang sebelum kelahiran Rasulullah, Arab jahiliyah, mereka tak ada rasul. Dan Allah sebut kami tidak mengazab sehingga kami utuskan rasul. Jadi sebab tu sebahagian ulama sunnah kata mereka ni tidak diazab. Bukan sebagai besar ulama sunnah. Sebab Allah sebut kami tidak mengazab sehinggalah kami utuskan rasul. Satu. Setengah ulama lagi dia kata tak, mentauhidkan Allah merupakan fitrah manusia, bahawa Allah tidak ada syirik pada fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi mana-mana mensyirikkan Allah, kafir pada Allah, biarpun tempoh ahli fatrah ini, tetap Allah azab dalam neraka. Jelas tak? Tetap dalam neraka. Sebab dia kata apa? Sebab akal manusia ini mampu mencari Tuhannya. Dia mampu mengatakan Allah Maha Esa di tengah alam. Makna yang Maha Esa mengatur alam ni. Ini pendapat apa? Pendapat sebahagian ulama, bukan apa? Jumhur ulama Maturidiyah dan juga Mu'tazilah. Belum jumpa lagi ya? Nanti kita belajar firaq Mu'tazilah. Kita sebut apa? Ustaz Isi disebut apa? Qudamaul Hanafiyah, orang terdahulu daripada ulama Hanafiyah. Mereka ni Maturidiyah. Mereka tak iman, tanggungjawab. Jadi macam mana ayat tu? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab sehingga kami utuskan seorang rasul. Dia kata rasul itu maksudnya akal. Ada akal berfikir bahawa Tuhan itu Maha Esa. Dia takwilkan rasul ini sebagai apa? Aqlun. Mana berakal, wajib beriman pada Allah. Boleh? Boleh tak? Okey. Jadi sebab tu di sini, pernahkah kamu tengok cerita Tarzan? Pernahkah tengok cerita Tarzan? Pernahkah? Tarzan siapa pelihara dia? Gorila. Kamu tahu ke cerita ni dia ambil berapa? Cerita ni sebenarnya dia ambil berapa? Waktu Ustaz ambil dulu. Okey. Sastra kurun pertengahan. Disebut Al-Adabu fil Asril Al-Wasit. Apa? Al-Asril pada zaman pertengahan. At-Ambabat bukan dia. Al-Adabu fil Asril Al-Abbasi Tsani. Al-Adabu fil Asril Al-Abbasi Tsani. Kesastraan pada zaman kerajaan Abbasiyah yang kedua, bahagian kedua. Bahagian pertama awal kan? Bahagian pertama macam Harun al-Rashid tu kita kata khalifah bahagian pertama. Jadi ini Al-Adabu fil Asril Abbasi Tsani, kesastraan pada zaman Abbasiyah yang kedua. Kamu tahu cerita gorila tu?
asalnya ditulis oleh seorang Mu'tazilah. Cerita dalam filem tu apa? Gorila kan? Cerita asalnya siapa pelihara siapa? Cerita asalnya dipelihara oleh rusa. Tajuk buku dia ditulis Ibnu Tufail. Nama dia pengarang dia Ibnu Tufail. Nama bukunya Hayyu Yaqdhan. Nama dia, tajuk buku dia Hayyu Yaqdhan. Nama dia apa? Ibnu Tufail, seorang tokoh Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni mereka terlalu mengagungkan akal. Tajuk buku dia Hayyu Yaqdhan, hidup dan sedar. Hayyun hidup kan? Dia cerita apa? Dia nak kuatkan hujah ni bahawa manusia sebenarnya mampu mencari Tuhannya biarpun tanpa petunjuk orang lain. Mana akal manusia mampu memandu manusia dalam mengenal Tuhannya. Jelas tu? Jadi dia kisahkan seorang budak ini ditinggalkan di sebuah hutan, dipelihara oleh, kalau Tarzan gorila, dipelihara oleh rusa. Sebab orang putih ini bagi dia gorila dengan manusia itu beruk ni, manusia berasal pada beruk kan? Manusia berasal beruk, lepas tu baru berevolusi. Teori Charles Darwin tu kan? Charles Darwin kan? Kita tengok kan buku sains tu, Charles Darwin, gambar dia tengok macam mana? Separuh kepalanya dahi saja. Separuh kepalanya dahi. Botaknya sampai sini. Separuh kepala dahi. Sebab apa? Banyak sangat menipu manusia. Sebab Ustaz perasa Ustaz, dia sendiri pun tak percaya teori dia. Bagi Ustaz, dia sendiri pun tak percaya teori dia, Charles Darwin tu. Faham tak? Sebab orang putih dia buat, mereka tukar. Asalnya bukan gorila, asalnya apa? Rusa. Tapi orang putih ni kan nak bagi persamaan manusia berasal daripada beruk. Tak jauh sangatlah, biarlah gorila beruk. Gorila tu pelihara. Sebab dia kata, kalau manusia ni berasal daripada beruk, bila pula beruk sekarang jadi manusia? Oleh si kan, bila pula beruk sekarang jadi manusia? Itu. Jadi tengok cerita dia apa? Kisah Hayyu Yaqdhan. Okey, dia ceritakan macam mana budak tadi dibesarkan oleh seekor rusa. Jadi besarlah rusa, dia menyusu dengan rusa tadi. Dia besarlah. Jadi dia bermain dengan anak-anak rusa yang lain. Tiba-tiba dia tengok apa? Anak rusa lain semua ada apa? Tanduk. Dia tak ada tanduk. Dia bergaduh tapi dia tak ada tanduk. Jadi dia pun cari apa? Cari batu-batu bagi tajam. Untuk apa? Untuk tahankan diri dia. Kalau bergaduh dengan rusa lain, dia pegang batu tu. Pegang apa? Besi ditajamkan. Nampak tak? Maknanya dia mula berfikir. Kemudian kalau sejuk, dia nampak dia sejuk. Tapi kawan-kawan rusa lain relax je sebab dia ada bulu. Dia pun ambil lah daun kayu tutup badan dia. Maknanya dia boleh berfikir. Tutup badan. Maknanya semakin membesar ni, semakin membesar. Begitulah. Kawan-kawan dia makan semua. Dia tengok mana boleh makan. Kawan dia bergerak cepat. Dia tak boleh, jadi buat macam mana? Okey, dia kan bergerak cepat laju kan. Jadi dia tengok kawan dia berlari begitu, dia pun nak pergi berlari juga. Tapi dia akhirnya dia kata dia tak mampu. Banyak panjang kisah dia. Sampai peringkat ibunya mati. Tengok. Dia besar sudah dekat balik sudah, ibu dia mati. Situ dia berfikir, mengapa ibuku mati? Jadi dia ambil pisau dia gunakan sebagai senjata dia tu. Dia belah perut ibu dia, badan ibu dia. Ini mata dia macam biasa pun, mulut dia macam biasa pun, bulu dia macam biasa pun. Ibu saya pelihara tadi, dia belah ke dalam, tengok jantung macam biasa pun, tak ada hilang pun. Perut macam biasa pun. Mengapa ibuku mati sedangkan tak ada apa? Tak ada perubahan apa-apa ibuku. Okey, dia nak fikir tentang apa? Tentang apa? Urut tinggi lagi. Tentang ruh. Makna sini dia kata mesti ada suatu lagi unsur dalam jasad ini. Dia keluar, kita akan mati. Faham tak? Okey. Jadi begitulah. Kemudian dia tengok apa? Dia tengok tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba panas. Semakin lama makin besar dia akan berfikir, nak balik serah ni. Dia berfikir. Okey. Tengok hujan apa? Nampak apa? Guru. Mesti ada satu kuasa yang mengatur semua ni. Dia jumpa tu Tuhan. Faham tak?
Okey, dia jumpa tu Tuhan. Panjang cerita dia tu. Sehinggalah satu hari sebuah kapal, seorang lelaki terdampar di pantai tadi. Seorang manusia lagi. Situ apa? Barulah situ bersoal jawab. Makna dia kata sini barulah tentang masalah apa? Detail. Sebab tu bagi Mu'tazilah ini, konsep keimanan manusia mampu capai dengan akal. Tapi hukum-hukum syarak, faraid, hukum fiqh ini, hukum-hukum yang mendalam ni kan, puasa apa? Bulan Ramadan, solat 5 waktu ini, cara solat perlukan Rasul. Tapi untuk beriman pada Allah, percaya pada Allah, akal manusia mampu mencapai. Faham tu? Jelas tu. Ni buku dia tajuk apa? Hayyu ya Yaqban. Sebab tu kata ya, kisah Tarzan itu sebelumnya lagi asalnya diambil daripada apa? Kisah Hayyu ya Yaqban. Tapi mereka ubah daripada rusa menjadi gorila. Sebab bagi mereka gorila tu asal manusia. Okey, jelas tu. Okey. Jadi sebab itulah inilah kita apa? Sampai peringkat orang bahas, adakah ibu dengan mamak Rasulullah di syurga atau di neraka? Sebab ni lah. Daripada masalah ni lah. Okey, setengah kata apa? Ibu dengan bapa Rasulullah di neraka. Sebab Rasulullah datang seorang lelaki tanya, "Aina abi? Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapa kau dalam neraka. Okey, jadi dia kata bapa Rasulullah, mamak Rasulullah dalam neraka. Setengah kata tak. Imam Suyuti dia kata tak, Allah hidupkan mereka kembali untuk mereka beriman pada Rasulullah. Allah hidupkan mereka. Kemudian setengah tetap mereka ni ahli fatrah, macam mereka ni azab sedangkan belum ada Rasul. Tapi Ustaz dia kata apa? Syekh Ustaz dia kata apa? Ingatlah masalah ini, dia kata hadil qadiyah, hadil masalah la tuqaddimu syai'an li ummah. Dia kata masalah ini tidak sedikit pun memberi apa-apa kemajuan pada umat ni. Sebab perbahasan lama sudah. Jadi dia kata hati kita harap apa? Dia kata hati kita harap moga-moga betul lah pendapat yang kedua, mengatakan mereka ahli syurga. Kita hati kita begitu. Sebab apa? Bukan alang-alang. Ibu Rasulullah, bapa Rasulullah, jiwa kita harap begitu. Jiwa kita harap apa? Minta apa? Harapan kita biarlah pendapat yang kedua ni benar sisi Allah. Faham tu? Dan dia kata satu lagi, dia kata sabitkah bapa Rasulullah tu sembah berhala? Ibu Rasulullah sembah berhala? Tak pernah. Adakah riwayat kata ibu Rasulullah sembah berhala? Adakah riwayat kata bapa Rasulullah sembah berhala? Tak ada. Tak ada riwayat. Okey, Rasulullah SAW siapa peliharaannya? Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib menyembah berhala kan? Rasulullah sembah tidak? Tidak. Jadi Rasulullah sebelum diutus Rasul, macam mana dia? Apa agama Rasulullah? Rasulullah Islam di atas syariat Nabi Ibrahim AS. Itu pendapat yang akwal paling kuat. Sebab tu okey, waktu Rasulullah di Gua Hira, apa dia buat? Sebelum tu boleh wajib solat ya, apa dia buat? Dia bertafakur. Sebab Rasulullah dia tidak pernah sembah berhala. Dia tidak pernah mensyirikkan Allah, kufur berhala. Dia mentauhidkan Allah sebelum dia dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Sebab sekarang Rasulullah mana Rasulullah di situ sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu di Gua Hira apa? Dia bertafakur. Selepas turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa ibadat Rasulullah SAW? Awal-awalnya dia solat dua kali atas syarat Nabi Ibrahim. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Boleh. Sehinggalah apa? Diwajibkan solat 5 waktu. Kemudian qiyamul lail, apa tahajud. Awal-awalnya Rasulullah pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Kemudian malam apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dia buat tahajud. Jelas tu kan? Sebab tu masalah apa? Ustaz kadang-kadang Ustaz dengar masalah tu orang bahas masalah ibu dengan bapa Rasulullah, Ustaz sayu kan? Waktu Syekh syarah tu ya, macam kita bersedih Ustaz. Faham tak? Jadi kita kata apa? Hati kita, Allah mengetahui hati kita. Kita berharap moga-moga kata ulama yang mengatakan annahuma minan najin, mereka berdua ibu Rasulullah, bapa Rasulullah daripada orang yang terselamat. Itulah kita harap pendapat yang benar sisi Allah. Allahumma amin. Okey. Okey.
hum ahli fitrah. Wa qad jaa ar-rusulu, dan sungguh telah datang rasul qabla dzalika, sebelum itu, ka Ibrahim wa Hud. Okey, Ibrahim apa? Mamnu min sarf. Hudin mamnu tidak? Tak. Hudin. Ka Ibrahim wa Hudin wa Salihin. Sebab tu apa? Ustaz ingat guru Ustaz sebut dulu nama Nabi yang apa? Ghairu mamnun as-sarf 3 saja. Muhammad, Lut, Hud, Saleh. Muhammad, Lut, Hud, Saleh. Apa? Nuh. Nabi Nuh. Okey, walakin lamma talat al-fatratu, tetapi lakin lamma, apabila talat fatratu ala tempoh masa, fatrah mana tempoh masa, ala haula'i, kata mereka, arsalallahu ilaihim Muhammada, Allah utuskan Muhammad, liyunzirahum, untuk memberi peringatan pada mereka, azab Allah. Ingat kita hidup ni tak kemana juga. Tempat tu orang sudah sebut tu, yang kita kelang kabut, terburu-buru, tergesa runsing hidup ini buat apa? Yang vaksin pun risau, tak vaksin pun risau. Yang vaksin risau apa? Risau kena stroke lah, sakit jantung lah, apa heart attack lah. Yang tak vaksin lagi, tak boleh masuk kerja, risau kiri kanan, risau apa, risau lah. Yang vaksin sudah akan tambah apa dos apa sekarang ni? Booster. Dos booster ni dah. Nah, sampai 2-3 orang lah tumbang sudah. Yang nak ambil pun kecut juga nanti aku. Biar pun pujuk tak apa tu, ramai tak apa. Masa tak apa nanti aku termasuk yang tak ramai, macam mana? Nah, ambil vaksin pun bimbang, tak ambil vaksin pun bimbang. Jadi apa kita bimbang hidup ni? Tak ke mana juga hidup kita ni. Nak ke mana? Apa? Yang kita risau depan kita tunggu ni, liyunzirahum azab Allah. Mampu tak? Sewaktu orang tinggal kita bersindian dalam rumah kubur kita, datang mungkar nakir, macam mana keadaan kita waktu itu? Waktu dibangkitkan masyarakat, ditiupkan sekakala, macam mana keadaan kita gitu? Sewaktu didatangnya kitab catatan amalan kita selama ini, macam mana keadaan kita waktu itu? Sewaktu digelapkan di mahsyar, gelap gelita untuk lintasi sirat, macam mana keadaan kita waktu itu? Okey, itu kerisauan orang beriman. Faham tu? Sebab tu kalau kita risau benda lain, sebab tu Rasul sebut, man kana hamman wahidan hamma mardatillah kafahu Allah humumad dunya wal akhirah. Sesiapa kerusiannya satu saja, kerusiannya apa? Redha Allah. Kafahu Allah, mencukupi baginya Allah kerisauan di dunia dan di akhirat. Boleh tak risau pun dunia macam mana, tungging kata balik, kata berak, kata apa-apa, jalan saja. Begitulah perjalanan dunia. Dia akan berjaya, kita akan terus berjalan biarpun macam mana, sehingga sampai ke noktah terakhir. Jadi tidak perlu kita risau pada dunia ni. Okey. Wa yuqimu alaihim, dan menegakkan ke atas mereka al-hujjata, dan menegakkan Allah ke atas mereka hujjata bidzalika, dengan itu mana? Bidzalika indzali rasul, diutuskan rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Mawjud soal lah? Fi soal? Okey. Dan yang hari tu apa je? Adakah adakah solat isyraq? Sekarang masuk waktu jam berapa? 6 berapa? 6.40 ke? Contohlah kita nak. Dia kata apa perbezaan solat isyraq dengan solat duha? Ada perbezaan atau tidak? Okey. Yang tahqiqnya tidak ada perbezaan antara solat isyraq dengan solat duha. Solat isyraq ini diriwayatkan setengah ulama kata dhaif hadisnya. Okey, Rasulullah sebut, man shalla, siapa salat ghadatin, salat ghadah. Mana ghadah apa? Salat subuh. Fi jama'atin, pada salat berjemaah. Dia salat subuh berjemaah. Dia salat subuh, mana salat berjemaah apa?
ikut syarat-syarat dan apa adab-adab solat berjemaah. Memang tak termasuk sini solat berjarak lah. Sebab itu Pak, itu solat yang tidak beradab. Solat berjarak itu solat yang tidak ada adab. Man shalla salatal ghadati fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjemaah? Sebabnya apa Rasulullah sebut? Man shalla al-isya'a fil jama'atin faka'annama qama nisful laili. Sesiapa yang solat isya' berjemaah, seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam. Daripada maghrib sampai jam 1 pagi dia beribadat saja, pahala dia. Faham tak? Makna daripada maghrib sampai jam 1 pagi seolah beribadat. Wa man shalla subha wal isya'a fi jama'atin, siapa solat subuh dan isya' berjemaah, faka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olah dia berdiri sepanjang malam. Makna daripada maghrib sampai ke subuh dia beribadat, seolah-olah biarpun dia tidur, dia dapat pahala beribadat. Ingat jangan tinggal berjemaah, jangan tinggal solat berjemaah yang tidak berjarak, isya dan subuh. Jangan tinggal solat berjemaah yang tidak berjarak, isya dan subuh. Kalau berjarak lebih baik solat sendiri. Kalau berjarak lebih baik solat sendiri. Lebih baik lagi apa? Kumpul ahli keluarga berjemaah dengan keluarga. Faham tak? Sebab itu solat sendiri sekurang-kurangnya ada dalam syariat ni. Solat bersendirian ada dalam syariat ni, tapi solat berjarak langsung tidak dalam syariat ni. Sebab solat berdiri Rasulullah sebab apa? Salatul jama'ati afdal min salati fardhi bi 27 darajatan. Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian 27 darjat. Makna solat bersendirian afdal juga, baik juga, tetapi berjemaah lebih baik sebanyak 20 darjat. Solat berjarak langsung tak ada kebaikan pada dia adalah bid'ah wa mukhalafat sunnati Rasulullah. Bid'ah dan menyalahi sunnah Rasulullah. Boleh? Jadi dah balik tadi. Jadi kalau siapa yang solat sepanjang malam, solat isya berjemaah, subuh berjemaah, solat apa? Dia qiyamul lail sepanjang malam. Tapi Rasulullah sebut sebuah hadis. Tapi hadis ni ada maqalah. Tapi fadhil amal kan? Rasulullah sebut man shalla salata ghadati fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjemaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah dalam masjid tempat dia solat, duduk berzikir hatta tatlu asy-syams, sehingga naik matahari. Naik matahari bila solat, tak boleh solat. Naik matahari bila solat, tak boleh solat. Tak boleh. Sebab apa? Waktu dilarang solat. Makna dia bagi tinggi. Makna hatta tartafi'. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Makna apa? Makna matahari meninggi, itulah bermulanya waktu duha. Waktu itulah juga kita solat duha pada waktunya yang paling awal. Duha paling awal itulah kita sebut salatul isyraq. Faham tak? Okey, summa shalla rak'ataini falahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrin tammah. Baginya pahala dia buat haji dan umrah yang sempurna. Faham tak? Jadi sini makna apa? Makna waktu isyraq ini adalah waktu awal duha. Faham tak? Makna isyraq ini termasuk solat duha. Makna nama solat duha pada awal waktunya disebut sebagai isyraq. Pada pertengahannya kita sebut apa? Solat awabin. Sebab Rasul sebut salatul awabin. Salat awabin haina tarmidul fisal. Salat orang yang kembali kepada Allah sewaktu bila? Sewaktu anak-anak unta bangun. Sebab apa? Panas sudah punggung anak unta tadi. Sebab apa? Matahari mula apa? Panas pasir. Jam berapa? Okey, ingat begini. Cuba tengok. Allah jadikan ibadat. Okey, keluarnya fajar kita solat apa? Subuh. Matahari limpas sikit tengah langit kita solat apa? Zuhur. Terbenam matahari kita solat apa? Maghrib. Antara solat zuhur dengan maghrib ada solat apa?
asar. Subuh dengan zuhur tengah-tengah dia. Makna berlalunya 1/4 siang. Solat apa? Sinilah disebut solat awabin. Sebab kita afdal solat duha ini tengah-tengah antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Seperti mana solat asar ini tengah-tengah antara zuhur dengan maghrib. Makna dia kata sini, hikmah dia, setiap matahari naik 1/4 kita sembah Allah, kita sujud pada Allah. Faham tak? Okey, mula keluar fajar kita subuh 1/4 dia mula naik. Solat apa? Awabin, solat duha. Sebab dia kata paling afdal kita solat duha waktu tu. Sebab Allah sebut salatul awabin, solat orang yang kembali kepada Allah ini hayna tanbudul fisal. Juga dalam waktu tu duha. Jadi boleh faham ya? Makna solat isyraq ini solat awal waktu bagi duha. Awabin, solat duha di mana? Paling afdal di tengah-tengah. Okey. Okey, boleh? Okey. Ada mau wujud soalan? Olah. Okey, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا حامدا حمدا شاكرا مذلا يا رب السلطان اللهم صل وسلم اللهم فقهنا في الدين وفي التأويل اللهم صل وسلم اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن من شر غيره اللهم صل وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم